Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah, falamma kunna qariban min Azwara nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi fada'a Allah sa'ah thumma kharra sajidan fa'alahu thalathan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'a'tani thulutha ummati fakharartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'a'tani thulutha ummati fakharartu sajidan li rabbi syukra thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'a'tani thulutha al-akhar fakharartu sajidan li rabbi. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama dia Sa'ad bin Malik. Dia salah seorang daripada sahabat yang dijanjikan syurga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, kata dia, kami keluar dalam satu musafir daripada Mekah nak pergi ke Madinah sama dengan Nabi SAW. Nabi dengan beberapa orang sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas nak musafir daripada Mekah ke Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara, apabila rombongan Nabi sampai dekat dengan satu tempat yang bernama Azwara, nazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada kenderaan dia. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Tuhan. Nabi dalam musafir daripada Mekah nak pergi ke Madinah, sampai di satu tempat, nama tempat tu Azwara. Tiba-tiba Nabi berhenti, Nabi turun daripada kenderaan dia, kemudian Nabi angkat tangan minta doa pada Tuhan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fada'a Allah sa'ah, maka Nabi SAW berdoa pada Tuhan seketika. Summa kharra sajidan, lepas Nabi berdoa, Nabi kelihatan sujud. Sahabat tak tahu apa cerita.
Sahabat cuma tengok Nabi sampai di satu tempat, tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan dia. Tiba-tiba Nabi turun daripada kenderaan dia. Tiba-tiba Nabi angkat tangan minta doa. Tiba-tiba Nabi sujud. Fa'alahu salasan. 3 kali Nabi buat macam tu. Nabi berdoa, saat Nabi sujud. Habis sujud, Nabi bangkit, nampak Nabi berdoa pula. Habis berdoa, Nabi sujud pula. Saat Nabi bangkit berdiri, Nabi berdoa pula. Lepas tu Nabi sujud pula. Nabi buat macam tu 3 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu baru Nabi kata. Nabi kata, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Nabi kata, tadi aku minta kepada Tuhan aku supaya Tuhan aku bagi pertolongan kepada umat aku. Nabi ni tuan-tuan, dia tidak pernah buang masa. Sebaliknya, masa Nabi SAW, Nabi isi dengan sekurang-kurangnya fikir tentang keadaan umat dia. Nabi ni sentiasa dia guna masa fikir tentang umat dia. Apa jadi dengan umat dia, apa nak jadi kepada umat dia, kalau umat dia rosak macam mana keadaan dia. Nabi SAW sentiasa guna masa selain daripada zikir kepada Allah, selain daripada baca Quran yang diturunkan Allah pada dia, selain daripada duk fikir macam mana nak mentadbir negeri Madinah yang Allah Subhanahu wa taala amanah kepada dia, selain daripada yang tu semua, Nabi SAW duk fikir tentang umat dia. Maka Nabi kata kepada sahabat dia, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Tadi aku doa pada Tuhan aku minta supaya Tuhan tolong umat aku. Fa'a'tani thulutha ummati. Tuhan bagi tahu, kata 1/3 daripada umat Nabi Muhammad Tuhan sanggup tolong. Bila Nabi angkat tangan minta supaya Tuhan tolong umat dia, Allah bagi jawapan kepada Nabi bahawa 1/3 daripada umat Nabi ni Allah akan tolong. Fakharartu sajidan li rabbi syukra. Bila Tuhan bagi tahu kata 1/3 daripada umat aku Tuhan akan tolong, aku sujud kepada Tuhan sebagai tanda syukur aku pada dia. Ini yang kata sujud syukur. Minta kepada Tuhan, Tuhan makbul, sujud terima kasih dekat Tuhan. Kita semayang untuk minta doa supaya Allah bagi dekat kita sihat. Setidak-tidaknya seminggu sekali, kalau tak ada sakit apa, sujud syukur pada Allah, doa minta sihat Tuhan bagi. Kita minta dekat Tuhan tiap-tiap kali lepas semayang, minta anak-anak kita jadi anak-anak yang baik dunia akhirat. Sampai setakat ni tengok anak kita alhamdulillah baik dunia akhirat, sujud pada Tuhan. Terima kasih kerana dia makbul doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musafir kita nak pergi ke mana-mana selamat sampai dan selamat balik kampung. Allah Subhanahu wa taala makbul doa kita. Kita selamat sampai tempat kita nak pergi, bila sampai sujud sekali kepada Tuhan. Terima kasih kerana dia makbul doa kita. Nabi SAW dia bukan habaq ke kita suruh buat macam tu. Nabi sendiri buat macam tu. Nabi SAW dalam perjalanan nak pergi ke Madinah, dalam perjalanan tu duk ingat tentang umat dia, bimbang dia ke depan esok umat dia ni tinggal perintah Allah. Nabi minta dekat Tuhan, berhenti kenderaan, turun minta dekat Tuhan, minta supaya Allah Subhanahu wa taala tolong umat dia. Allah bagi tahu dekat Nabi, aku tolong 1/3 daripada umat kamu. Nabi dapat jawapan tu, sujud syukur pada Allah. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati. Lepas tu dia kata, aku angkat kepala aku minta lagi dekat Tuhan, tolonglah umat aku. Jangan tolong 1/3 saja, tolong semua. Fa'a'tani thulutha ummati. Tuhan bagi tahu dekat Nabi, okey, aku tolong lagi 1/3. Fakharartu sajidan li rabbi syukra. Aku sujud lagi sekali sebab Tuhan lulus lagi 1/3 umat aku untuk dapat pertolongan.
Summa rafa'tu ra'si, lepas tu aku bangkit, aku angkat kepala aku, minta lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah syafaatkan lagi 1/3 umat ni. Fa'atani thulutsal akhir, dan Tuhan terima doa Nabi ni 1/3 yang akhir, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak beri syafaat, bagi pertolongan kepada depa ni. Fa kharartu sajidan li rabbi, Nabi kata maka aku sujud kepada Tuhan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi SAW ajak kita suruh jadi umat Nabi Muhammad yang bersyukur, suruh jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, dalam apa keadaan pun kita kena bergantung pada Tuhan. Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Daripada soal nak memerintah negeri, soal besar, kena minta tolong dengan Tuhan. Sampailah kepada soal nak mendidik anak isteri dalam rumah, kena minta tolong kepada Tuhan. Manusia tidak boleh buat, tidak boleh dapat apa yang dia hajat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Amir bin Sa'ad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atayn wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawila thumma insarafa ilayna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani thintain wa mana'ani wahidah sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bis-sana fa'a'taniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil-gharq fa'a'taniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW pada satu hari dalam perjalanan balik daripada kawasan tinggi, Nabi pergi kawasan bukit atas satu tujuan. Dalam perjalanan Nabi SAW balik bersama dengan sahabat-sahabat dia ni, Nabi singgah di satu masjid, iaitu Masjid Bani Muawiyah. Bila sampai di masjid tu, Nabi SAW masuk semayang 2 rakaat. Ini tuan-tuan, kalau kita buka dalam kisah hadis, dia ada cerita dekat kita. Nabi SAW dia kalau dia musafir mana pun, bila dia nak balik, dia akan singgah di mana-mana masjid sebelum masuk dalam kampung dia. Dia akan singgah di mana-mana masjid, semayang dulu 2 rakaat. Nabi SAW balik daripada kawasan tinggi. Nabi singgah di Masjid Bani Muawiyah. Lepas tu Nabi semayang 2 rakaat. Sahabat-sahabat yang ikut Nabi ni, bila tengok Nabi semayang, mereka semayang. Wa sallana ma'ahu, dan kami semayang sama dengan Nabi SAW. Maksud Nabi semayang, kami semayang sama. Wa da'a rabbahu tawila, dan kami melihat Nabi SAW dia doa kepada Tuhan cukup lama. Wa da'a rabbahu tawila, Nabi doa cukup lama. Tengok Nabi doa angkat tangan minta dekat Tuhan ni cukup lama. Summan sarafa ilaina, habis Nabi berdoa, Nabi beralih menghadap sahabat-sahabat yang duk ada. Nabi kata, sa'altu rabbi salatan, aku minta kepada Tuhan aku 3 benda. Fa'a'tani tintain, tapi Tuhan cuma makbul 2 saja. Ini Nabi Muhammad, tuan-tuan. Nabi Muhammad kadang-kadang dia minta Tuhan bagi jawapan dandan. Kadang-kadang ada juga Nabi SAW minta satu doa, Tuhan tak bagi dandan, tapi lambat Tuhan bagi.
Kadang-kadang minta bagi. Kadang-kadang minta, Tuhan tunggu sampai satu masa baru Tuhan bagi. Dalam hadis yang kita duk baca ni, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 benda, Tuhan abang siap-siap dekat Nabi. 2 daripada 3 tu aku bagi. Wa mana'ani wahidah. 1 aku tahan, aku tak bagi. Kata Nabi, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta dekat Tuhan aku, janganlah umat aku ni dibinasakan dengan bencana kemarau. Nabi minta dekat Tuhan supaya jangan dibinasakan umat dia ni kerana kemarau panjang. Fa'a'taniha. Tuhan terima doa tu. Maknanya tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan musnah kerana kemarau. Kalau kena kemarau pun, kemarau tu tidak sampai memusnahkan kita. Kerana Nabi dah minta, Tuhan dah lulus permintaan Nabi. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Yang kedua, Nabi kata aku minta dekat Tuhan supaya janganlah dibinasakan umat aku ni dengan banjir besar yang menenggelamkan mereka semua. Nabi minta yang kedua, jangan sampai kita ni kena banjir, kena bencana banjir, yang banjir itu menyebabkan habis kita ni. Fa'a'taniha. Allah Subhanahu wa ta'ala makbul doa itu, maka kita umat Nabi Muhammad tidak akan binasa dengan kerana banjir besar. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan aku minta dekat Tuhan supaya janganlah dijadikan kami orang Islam, umat Nabi Muhammad ni saling sakit menyakit, bergaduh di antara satu sama lain. Nabi minta dekat Tuhan, jangan orang Islam ni bergaduh sama-sama orang Islam. Famana'aniha. Hak tu Tuhan tak terima. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengan kerana itu, kita tengok hari ini umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada peringkat antara bangsa bergaduh tak habis-habis. Arab bergaduh sama Arab. Kuwait tidak suka kepada Iraq, sedangkan Kuwait dan Iraq dua-dua bangsa Arab. Iraq tak suka pada Iran, sedangkan Iraq itu Arab Islam, Iran itu orang Parsi Islam. Iran tidak suka, semua antara satu negeri tak suka di antara satu sama lain. Kalau orang Islam di Palestin kena, orang Islam Jordan sebelah buat tak peduli apa. Orang Islam sama orang Islam, dia tak boleh nak jadi bersatu elok. Nabi SAW sudah nampak kemungkinan ini nak jadi. Nabi minta pada Allah, jangan bagi benda ni jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak makbul doa Nabi yang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka menjadi tanggungjawab kita pada hari ini cuba sedaya upaya. Walaupun mustahil kita boleh nak jadikan orang Islam ini satu pendirian, mustahil, kita cuba sedaya upaya setakat yang boleh. Mengurangkan perpecahan, mengurangkan pergaduhan, mengurangkan pergeseran. Kita cari yang terbaik. Kerana yang terbaik itu ialah apabila umat Islam bersatu. Bersatu di atas kebenaran, iaitu di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang Islam kira Quran dengan hadis betul. Semua ikut Quran dengan hadis. Tak ada siapa menang. Yang menang ialah Islam. Yang menang adalah agama Islam. A tak menang, B tak menang, C tak menang. Yang menang Islam. Islam menang, semua kita menang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Ayat 29 suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ni,
katakanlah wahai Muhammad, kebenaran dari sisi Tuhan kamu. Allah suruh Nabi Muhammad habaq kat kita, al-haqqu min rabbikum. Hak betul, hak benar, hak Tuhan punya. Hak Tuhan Quran. Hak Tuhan Nabi yang Tuhan hantar mai, dan apa yang Nabi cakap jadi hadis. Hak ni betul. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, waqul, dan katakanlah Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Hak betul, hak benar Tuhan punya. Faman syaa falyu'min. Siapa berasa dia nak beriman dengan Tuhan, maka dia boleh beriman. Siapa berasa dia nak ikut Quran, siapa berasa dia nak ikut hadis, maka dia boleh ikut Quran dan hadis. Wa man syaa falyakfur. Siapa berasa dia nak bantah Quran, dia nak bantah hadis, maka dia boleh pilih untuk bantah. Inna a'tadna lizzalimina nara. Tuhan kata, tapi ingat, orang yang bantah adalah orang yang zalim. Kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang neraka itu adalah api yang dikepung oleh gejolak-gejolak api. Tuan-tuan, yang kata neraka tu, api tu dikepung, dipagari oleh api-api yang bergejolak. Dia tak pakai pagar besi, dia tak pakai tembok batu. Api tu dipagar oleh api. Tuhan kata, wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli. Orang yang masuk neraka panas dahaga, maka dia minta air. Diberi air kepada dia daripada leburan besi yang cair. Bila dahaga, minta air. Bila minta air, dia buat mai satu bekas. Bekas tu bukan air, tetapi besi yang dilembok cair. Yashwil wujuh. Bila buat mai dekat dengan muka, dia menghanguskan muka manusia. Bi'sa syarab. Itulah minuman yang sangat teruk. Wasa'at murtafaqa. Dan neraka itu adalah tempat kembali yang sangat buruk bagi manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, ingat balik, kita orang Islam. Orang Islam, Tuhan suruh ikut Quran, Tuhan suruh ikut hadis Nabi. Kalau kita kata kita Islam, kita tak mau ikut Quran dengan hadis Nabi, kita sengaja nak mencederakan Islam yang ada pada diri kita. Nabi SAW kata, bikulli alfin tis'umi'atin wa tis'un wa tis'ina fin nar wa wahid fil jannah. Nabi kata, bagi setiap 1000 orang Islam, 999 akan diletakkan di neraka, dan 1 akan dimasukkan ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah diri kita yang 1 itu, yang dapat ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak dapat kedudukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhan, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Membuat keputusan untuk ikut Quran dengan hadis Nabi bermakna kita membuat keputusan untuk selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi ingatan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 109. Muka surat 109. Masalah, dia kata orang yang beriman itu masuk syurga walaupun sedikit imannya sekalipun. Kita nak tengok satu tajuk malam ni. Dia kata kita, kalau sekiranya kita beriman dengan Allah, tentu kena ingat rukun iman hak 6 tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun iman. Kita tolak satu, bermakna kita tak beriman. Rukun iman, dia tak ikut kaedah kira-kira, dia tak ikut kaedah matematik. Rukun iman dia ada 6. Kita tolak satu,
kita jadi orang yang tak beriman terus dengan Tuhan. Maka rukun iman mesti ada dalam diri kita. Kita mesti beriman kepada keenam-enam rukun yang ditentukan itu. Maka dia kata, barang siapa yang ada sedikit iman dia terhadap rukun-rukun iman ini, dia akan mendapat peluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalau ada kira iman akan Allah dan Rasulnya itu seberat zarah sekalipun, dia percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma semayang duk tinggal. Dia percaya, cuma semayang duk tinggal. Bila orang tanya dia, kamu ni duk tinggal semayang, kamu tak takut ke esok Allah azab kamu? Dia kata takut juga. Dia kata tapi tak tahulah, aku tak boleh kontrol diri aku. Tekoh dia malas tu, aku berasa tak mau semayang. Dia jenis macam ni. Dia beriman, tapi iman dia sikit sangat. Orang yang macam ni, selagi mana dia masih beriman dengan Allah, maka selagi itu ada rahmat Allah kepada dia. Kata dia, masuk dia akan syurga. Akhirnya masuk syurga, yakni setelah dibalas dengan seksa di neraka. Kata dia, bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah khabar daripada Nabi SAW. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia keluar daripada api neraka oleh orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman. Dalam hati dia ada percaya dengan Tuhan. Setelah dia diazab dalam neraka, untuk nak tebus segala dosa hak dia buat, dia masih ada peluang masuk syurga. Kemudian dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW dalil atas yang demikian daripada Quran. Qala Abu Sa'id, faman syakka falyaqra inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, siapa syak akan barang yang dikatakan oleh hadis itu, maka bolehlah ambil dalil daripada Quran, iaitu baca olehmu akan firman Tuhan yang bermaksud bahwasanya Allah Ta'ala tidak zalim dia walaupun sebesar zarah sekalipun. Maka jikalau sudah tetap Tuhan itu tidak zalim sebesar zarah pun, sudah tentulah tidak dikekalkan orang yang ada iman walaupun sedikit dalam perutnya itu di dalam neraka Allah. Itu dia. Oleh kerana Tuhan janji, Tuhan kata manusia ni kalau ada iman walaupun besar zarah, kecil aja, iman dia sikit aja dalam diri dia, satu hari Tuhan akan bagi dia masuk syurga juga. Tuhan janji macam tu dalam Quran. Nabi SAW ulangi janji Tuhan itu dengan hadis Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata masuk syurga sebenarnya adalah dengan rahmat Tuhan. Sesungguhnya seorang manusia dapat masuk syurga iaitu semata-mata dengan rahmat Tuhan. Kita esok nak masuk syurga kerana rahmat Tuhan, kerana kesian Tuhan pada kita, bukan kerana amalan kita. Manusia esok kalau masuk syurga bukan kerana amalan dia, bukan kerana dia rajin semayang sunat, bukan kerana dia rajin puasa sunat, bukan kerana dia rajin pergi umrah, bukan kerana dia pergi haji 3 kali, bukan kerana dia banyak sedekah, tapi dia dapat masuk syurga kerana rahmat Tuhan, kerana Tuhan kesian ke dia. Tuhan nak boleh kesian ke dia, Tuhan tengok amalan yang dia buat. Dia ada kaitan. Tetapi amalan yang dia buat tidak semestinya membolehkan dia masuk syurga. Begitu. Baik, maka tidaklah boleh kita kata boleh dapat masuk syurga semata-mata dengan amal ibadat apabila berbuat amal ibadat. Kita tak boleh kata, macam mana ni aku dulu semayang tak tinggal, macam mana aku tak masuk syurga? Tak boleh kata lagu tu. Sebab masuk syurga itu bukan kerana semayang tu, tapi kerana rahmat daripada Tuhan. Maka i'tiqad yang demikian
Itu adalah i'tiqad yang tidak sebenarnya. Dia kata, siapa yang kata dia buat amal dia boleh masuk syurga, itu i'tiqad tak betul. Dia masuk syurga kerana rahmat Tuhan, macam tu. Kerana adalah kita manusia hamba Allah. Tak kalah hambanya, maka tetaplah duduk di bawah naungan limpah rahmatnya. Sebagai kita sebagai hamba ni harap belah kesian Tuhan. Sebagai hamba, kita harap Tuhan kesian kat kita, tu aja. Dan sekiranya seorang yang mengerjakan apa yang disuruhnya itu, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Kalau sekiranya seseorang itu mengerjakan apa yang disuruhnya itu, dimasukkan dia ke dalam neraka, maka tidak boleh seorang itu berkata mengapa. Kalau satu orang tu semayang, tiba-tiba dia masuk neraka, dia tak boleh kata kat Tuhan, pasal apa saya masuk neraka sedangkan saya semayang. Tuan-tuan ingat balik dalam Quran, Tuhan kata fawailun lil musallin, dan neraka wail bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang yang macam mana? Allazina hum, dia ada cerita sebab kenapa orang-orang yang sembahyang tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dia dalam neraka. Maknanya ada orang yang sembahyang tapi kena masuk neraka kerana sembahyang yang dia buat itu tidak menepati sembahyang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya amal ibadat yang kita buat belum menjamin tempat kita dalam syurga. Amal ibadat yang kita buat ni hanya dijadikan sebab musabab untuk Allah memberi rahmat kepada kita. Rahmat Allah meletakkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hambanya dan miliknya, maka ikut suka Tuhannya, dia kata. Oleh kerana kita hamba Tuhan, ikut suka Tuhan, dia nak buat apa kat kita, kita tak boleh nak query tindakan dia. Hanya ditentukan balas orang yang buat baik itu dengan balas baik. Cuma Tuhan janji, Tuhan kata siapa buat baik, dia akan balas baik. Dan Tuhan tidak mukir janji. Mana-mana orang yang buat baik, Tuhan akan bagi balasan baik kepada dia. Maka iaitu janji Allah Ta'ala kepada segala hamba yang demikian itu. Maka Tuhan dengan janjinya itu telah tetap pada akal, tidak ia menyalahinya. Itu dia. Tuhan kalau dia dah janji, dia akan tunai janji. Begitu. Dan juga syarak menetapkan yang demikian itu. Dan juga datang khabar yang menunjukkan Tuhan itu memasukkan hambanya ke dalam syurga semata-mata kerana rahmat dia. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma faqala Rabbu azza wa jalla akhrijuhuma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya dua orang laki-laki daripada orang yang masuk neraka telah bersangatan keriau ia di dalam neraka disebabkan keras seksa ke atasnya. Maka firman Tuhan yang maha mulia dan maha besar, keluarkan oleh sekalian kamu wahai malaikat aku akan keduanya itu. Ini Nabi ni, dalam hadis ni Nabi cerita. Nabi kata esok, hari akhirat esok akan jadi satu kejadian. Dua orang manusia telah dimasukkan ke dalam neraka. Bila kena neraka tak boleh tahan keyau. Bila kena neraka ni, bila kena ni sakit, rupanya kena bakar dengan api neraka ni sakit. Bila sakit, keyau menjerit minta tolong dekat Tuhan. Maka malaikat pun menjunjung sebagaimana firman Tuhan. Bila Tuhan perintahkan kepada malaikat, bila dengar dua orang yang kena bakar api neraka ni keriau, Tuhan kata dekat malaikat, bawa keluar dua orang hadut keriau tu, bawa keluar dia daripada neraka. Malaikat pun junjung perintah Tuhan, ambil bawa keluar dua orang ni daripada neraka. Falamma ukhrija qala lahumā li ayyi shay'in ishtadda siyahukuma qala fa'alna dzalika litarhamana. Maka apabila sudah keluar kedua laki-laki itu daripada neraka, maka bertanyalah Tuhan kepada keduanya,
Kenapa? Kerana apa suatu yang bersangatan keriau kedua kamu itu. Bila dah bawa keluar dah dua orang hak duk keriau dalam neraka ni, Tuhan tanya mereka, yang tadi keriau deras sangat pasal apa? Tuhan tanya macam tu. Maka bertanyalah Tuhan bagi keduanya, kenapa tadi keriau deras sangat? Maka jawab keduanya, kami perbuat yang demikian itu supaya kesian engkau wahai Tuhan akan kami. Mereka kata kami keriau ni supaya Tuhan dengar. Dan bila Tuhan dengar, Tuhan kesian. Kot-kot dengan kerana kesian Tuhan ni, Tuhan buat keluar kami daripada neraka. Sambung hadis tu, qala inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulqiya anfusakuma haitsu kuntuma minan nar. Maka firman Tuhan bagi menjawab kata laki-laki itu, bahawasanya rahmat aku bagi kedua kamu, iaitu pergilah kamu dari sisiku kepada neraka dan kembali kepadanya, kemudian campak oleh kamu akan diri kamu kedua, sekiranya di mana ada tempat kamu yang kehendak daripada api neraka. Untuk faham hadis ni, dua orang laki-laki kena masuk neraka. Bila masuk neraka, kena bakar dengan api neraka. Bila kena bakar dengan api neraka, sakit, tak boleh tahan, menjerit minta tolong ke Tuhan. Tuhan bila dengar dua orang ni menjerit, Tuhan suruh malaikat buat keluar dua orang yang duk menjerit. Bila keluar, Tuhan kata dekat dua orang ni, pasal apa yang tadi menjerit deras sangat? Jawab mereka ni, kami tak tahan dengan api neraka, maka oleh kerana tu kami menjerit. Mudah-mudahan kami menjerit ni Tuhan dengar. Dan bila Tuhan dengar, harap-harap Tuhan lepas kami daripada neraka. Kami harap belas kasihan Tuhan, supaya dengan itu kami selamat daripada neraka. Tuhan bila dengar jawapan tu, Tuhan kata, oh kamu ni masih lagi mengharap belas kasihan aku. Dua-dua ni jawab, ya kami mengharapkan belas kasihan kamu. Tuhan terus kata, bagi kamu berdua rahmat aku. Tuhan kata, aku bagi belas kasihan aku kepada kamu berdua. Lepas tu Tuhan kata, cuba hampa balik pergi ke neraka tempat hampa duduk tadi ni, hampa lempak diri hampa masuk balik dalam neraka aku, tengok nak jadi apa. Tuhan kata. Lepas dah keluar dah, Tuhan suruh balik pergi ke neraka, Tuhan suruh campakkan diri masuk dalam neraka balik. Tuhan kata, tengok nak jadi apa. Selepas aku bagi rahmat aku, kalau masuk juga dalam neraka, tengok nak jadi apa. Tuhan kata. Sambung hadis tu, fayantaliqani fayulqi ahaduhuma nafsah fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Maka pilah keduanya kepada neraka itu, maka mencampak seorang daripada keduanya akan dirinya ke dalam api neraka tu. Mereka patah balik pergi kat neraka, dua-dua orang ni, hak seorang tu terjun masuk dalam neraka balik. Maka Tuhan jadikan api neraka itu sejuk dan tidak membakar dan tidak memanaskan. Oh, tu dia. Hadis ni nak beritahu kat kita, kata ni rahmat Tuhan ni. Manusia kalau dapat rahmat Tuhan, api neraka pun jadi sejuk kat dia. Ni yang kata rahmat Tuhan ni. Manusia ni kalau dapat rahmat Tuhan, api neraka yang sifat dia panas dan membakar manusia tu, api neraka tu jadi sejuk bagi orang yang mendapat rahmat Tuhan. Tuhan nak tunjuk kepada manusia semua bahawa rahmat dia ni mengatasi panas api neraka tu. Begitu. Dan dijadikannya selamat sejahtera ke atas laki-laki itu. Dan tiada apa satu yang mengenai badannya dan dirinya itu. Itu dia. Lepas pada Tuhan kata, bagi kamu rahmat aku, dia pergi terjun dalam neraka, tak jadi apa. Demikianlah hebatnya rahmat Tuhan apabila Tuhan bagi rahmat dia kepada manusia. Sambung hadis tu, dia kata, wa yaqumul akhar fala yulqi nafsah fayaqulu lahu rabbu azza wa jalla ma mana'aka an tulqiya nafsaka kama alqa sahibuk. Dan berdiri yang seorang lagi, maka tidak mencampak ia akan dirinya ke dalam neraka. Bila diperbuatnya, yakni tak mencampak dirinya ke neraka itu, maka berfirman Tuhan yang maha mulia lagi maha besar kepada dia, apa yang menegah kamu bahawa
kamu mencampakkan diri kamu seperti mana mencampakkan taulan kamu akan dirinya ke dalam neraka. Tuhan tanya dia, pasal apa yang hang ni tak terjun dalam api neraka tadi? Hampa ni dua-dua tadi kena bakar dengan api neraka. Hampa ni dua-dua tadi menjerit tak tahan kena bakar dengan api neraka. Hampa ni dua-dua ni aku suruh malaikat buat keluar mai depan aku. Hampa dua-dua ni aku bagi rahmat aku. Hampa dua-dua ni aku suruh pergi terjun diri masuk dalam neraka, nak tengok nak jadi macam mana. Kawan hang terjun dalam api, ternyata api neraka selepas dia ni dapat rahmat Tuhan, api neraka dah tak jadi panas lagi. Yang hang tak terjun pasal apa? Tuhan tanya dia. Fayaqulu ya Rabbi inni la arju an la ta'idani ba'da ma akhrajtani. Maka jawab dia, wahai Tuhanku, bahawasanya aku harap akan bahawa tiada dikembalikan aku ke dalam neraka kemudian daripada dikeluarkan aku. Dan harapan aku itu percaya aku akan bahawa engkau terima. Dia ni jawab apa? Dia kata aku dah kena dah, aku tak mau kali kedua. Aku dah kena dah neraka ni, aku dah reti dah neraka ni panas macam mana. Takat sekali cukup, dua kali tak mau. Dia kata dah aku boleh keluar daripada neraka, nak pergi masuk pula aku tak mau buat. Dia jawab macam tu dekat Tuhan. Fayaqulu lahu rabbu laka raja'uk fayadkhulani jami'al jannah birahmatillah. Maka berkata baginya oleh Tuhan Azza wa Jalla, oleh kerana puji kamu, oleh kerana percaya kamu akan baik sangka kamu kepada aku. Tuhan kata oleh kerana kamu baik sangka terhadap aku, maka tetaplah ada penuh bagimu harapan sebagaimana sangkamu itu. Maka kamu duk harap kamu tak kena dah masuk neraka, aku akan makbulkan harapan kamu. Kamu tak akan masuk neraka lagi. Maka masuklah kedua laki-laki itu akan syurga dengan rahmat Tuhan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadisnya. Hadis ni dia nak cerita dekat kita, rahmat Tuhan ni mahal. Kita ni kalau Tuhan bagi rahmat cukup cantik. Kita ni manusia ni, yang kata manusia ni, kalau dapat rahmat Tuhan cukup cantik, cukup elok dah kita ni. Rahmat Tuhan ini mampu membuatkan api neraka yang panas menyala tu jadi sejuk dekat kita, kalau sekiranya kita dapat rahmat daripada Tuhan. Syafaat, dia kata syafaat Nabi mengeluarkan satu kaum daripada neraka. Sesungguhnya bagi Nabi Muhammad SAW ada banyak syafaat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, Nabi kita ni, dia ada banyak syafaat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ni, dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Nabi Muhammad ni, dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Dengan kerana itulah tuan-tuan, kita kena sayang Nabi. Kita kena sayang Nabi ni. Sayang Nabi ni tidak cukup dengan hanya selawat. Sebaliknya sayang Nabi SAW ini mesti dibuktikan dalam bentuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Itu makna sayang. Kita kalau sayang dekat mak pak kita, apa hak mak pak kita suruh buat kita buat. Kita kalau kita sayang bini kita, apa bini kita mau, apa kehendak bini kita, kita turut. Kita kalau kita sayang anak kita, sayang terlampau-lampau punya sayang, apa yang anak kita buat kita setuju belaka. Tu makna sayang. Bila kita kata kita sayang Nabi SAW, apa hak Nabi buat kita kena teringin nak buat. Apa yang Nabi SAW suruh buat, kita mesti kena buat. Apa yang Nabi SAW larang, tak bagi kita buat, kita mesti kena ada dalam diri kita perasaan tak teringin nak buat. Tu makna kita sayang Nabi SAW. Orang yang dia atas dunia, dia buktikan dia sayang Nabi SAW. Di hari akhirat, Nabi SAW akan bagi pertolongan, syafaat kepada dia. Dia kata ada syafaat Nabi yang sehabis-habis besar, iaitu mengenai faedahnya umum sekalian orang di padang mahsyar. Ini syafaat besar.
Di antara syafaat besar Nabi SAW ialah dia tolong kita, bagi kita ni dihisap dulu di padang mahsyar. Tuan-tuan, tolong tu cukup tolong lah. Tuan-tuan bayangkan ni, syafaat Nabi SAW sewaktu manusia duk berimpun punya ramai di padang mahsyar. Sehingga kan manusia ni tak boleh berdiri atas tanah, melainkan manusia berdiri atas kaki manusia lain. Punya ramainya manusia di padang mahsyar ni sampai kita tak dapat tanah buang sejengkal nak letak kaki. Kita letak kaki kita tu atas orang, bukan atas tanah. Punya ramainya manusia di padang mahsyar. Ramai ni makna dia apa tuan-tuan? Ramai ni makna dia tak selesa. Ramai ni makna dia tak selesa. Kita main masjid sembahyang maghrib, sembahyang isya selesa. Tapi kita main masjid sembahyang raya tak selesa. Kita main masjid sembahyang maghrib, sembahyang isya selesa pasal orang tak ramai. Kita boleh duduk dengan selesanya. Tapi kita main sembahyang raya, orang terlampau punya ramai. Hak tak pernah sembahyang pun dia main. Maka tak ada tempat kita nak sembahyang ni, kena duduk di luar tu, khutbah panjang sikit kita marah kata imam. Tak selesa. Pasal apa? Pasal ramai. Bila ramai tak selesa. Kita ada kereta, bila kita boleh naik 4 orang satu kereta, sangatlah selesanya. Tapi kalau kita ada kereta, kita naik 7 orang, jadi tak selesa. Dia bila ramai, jadi tak selesa. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai sembahyang raya. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai naik satu kereta 7 orang. Tapi padang mahsyar ni dia punya ramai sampai manusia terpaksa berdiri di atas manusia lain. Dalam keadaan yang sangat tak, iaitu syafaat mengeluarkan daripada kena azab neraka. Hak ni lagi hebat. Hak tadi ini semua orang boleh dapat. Syafaat besar ni maksudnya syafaat umum. Siapa pun boleh minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Nak jadi cepat ditimbang amalan. Tapi kalau dah masuk neraka dah, nak buat keluar daripada neraka, yang ni tak semua orang dapat. Hanya orang yang betul-betul istimewa saja akan dapat. Dah masuk dah neraka, dah duduk dah dalam neraka, dah rasa dah panas api neraka, dah rasa dah ulang kala jengking, lipan dan sebagainya duk ketik ni, dah rasa dah ayak yang meluruhkan isi daging muka, dah rasa dah semua benda ni, nak boleh keluar sebelum cukup tempoh balasan dera, nak keluar nak masuk syurga, nak boleh keluar tu tak semua orang. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja boleh dapat syafaat Nabi SAW yang ni. Maka orang-orang yang dapat syafaat ini iaitu orang-orang yang mustahak masuk neraka. Tiba-tiba dengan syafaat Nabi SAW boleh lepas daripada masuk neraka dan masuk dia ke dalam syurga. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi satu, dia ni nama dah naik dah, nak kena masuk neraka. Nabi potong tengah jalan, tak dan masuk, terus masuk syurga. Yang ni lagi special. Hak tadi ni masuk dah dalam neraka, Nabi bagi syafaat mengeluarkan orang yang masuk neraka ke syurga. Hak lagi satu ni nama dia dah naik dah, nak kena masuk neraka, Nabi pergi potong bang, tak jadi masuk neraka, masuk syurga dia ni. Itu syafaat Nabi SAW sebagai Nabi istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia pertolongan yang sangat istimewa. Maka hal yang demikian itu ada datang hadis daripada Nabi SAW sendiri, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafa'ati yusammawna jahannamiyun. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, demi sesungguhnya dikeluarkan satu kaum daripada umat aku daripada api neraka dengan sebab syafaat dan pertolongan aku, dan dinamakan mereka itu orang-orang jahanam. Ini bukan nama jahanam, ini orang-orang jahanam. Dia kata jahannamiyun,
Maksud orang-orang Jahannam adalah orang-orang yang sudah ditentukan mereka ni masuk neraka Jahannam. Nabi boleh bagi pertolongan terlepas dari mereka ni daripada neraka Jahannam. Ya, kemudian bawah tu dia hurai benda yang sama. Tonton buka muka surat sebelah, tajuk baru, dia kata bab ma jaa anna aktsara ahlin nari an-nisa. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis bahawasanya kebanyakan isi neraka ialah orang perempuan. Pula dah. Dia nak tengok pula satu hadis. Dia kata kebanyakan orang yang masuk neraka ni perempuan. Dia kata, ketahuilah saudaraku, orang-orang yang masuk syurga dan masuk neraka itu tidaklah tentu laki-laki sahaja, bahkan perempuan pun masuk juga. Syurga baik, neraka baik. Laki-laki ada, perempuan ada. Laki-laki pun boleh masuk syurga, perempuan pun boleh masuk syurga. Laki-laki pun boleh kena masuk neraka, perempuan pun boleh kena masuk neraka. Sama aja, dia kata. Tetapi adalah yang banyak mengisi syurga itu, iaitu orang-orang perempuan pula dah. Dia kata tapi hak masuk syurga pun ramai perempuan daripada laki-laki. Juga yang banyak mengisi neraka pun orang perempuan juga. Hak masuk neraka pun perempuan ramai daripada laki-laki. Tuan-tuan faham maksud dia? Maksud dia orang perempuan ramai. Pasal itulah syurga pun mereka ramai, neraka pun mereka ramai. Bukan kata bila jadi orang perempuan ni naya nak kena masuk neraka banyak. Macam orang kata lah, dia kata awak kereta proton ni banyak betul aksiden atas jalan. Ya, bukan kerana proton tu aksiden, tapi proton banyak. Jadi ratio aksiden ni banyak proton lah. Ada apa kata ni kereta apa nama Daimler ni korang aksiden. Daimler berapa orang pakai, jadi aksiden sikit lah. Itu maksud dia. Bukan kata kereta proton ni siapa pakai nanti aksiden. Tak, jangan salah faham. Sama dengan kes ni, bila kata oh naya lah jadi perempuan, perempuan ramai nanti masuk neraka. Sudahlah perempuan kena mengasuh anak, sudahlah perempuan kena masak di dapur, sudahlah perempuan kena setrika baju, sudah semua perempuan kena buat, pergi merkik perempuan, semua orang perempuan kena buat. Lepas tu neraka pula ramai depa ni. Ini salah faham. Ini salah faham. Maksud dia apa dia? Maksud dia orang perempuan ramai. Oleh kerana dia ramai di syurga berbanding dengan laki-laki. Dan dia ramai di neraka berbanding dengan laki-laki. Kerana dia ramai. Itu maksud. Baik. Dia kata dan telah datang khabar mengatakan kebanyakan orang yang menjadi isi syurga itu ialah orang-orang yang fakir pada masa dia dalam dunia. Ada pula hadis lain dia cerita orang yang ramai masuk syurga ni orang miskin. Dia kata. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada pula hadis lain Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan jadi kufur. Terlampau miskin sampai peringkat dia mati Tuhan. Jadi kemiskinan bukanlah satu advantage untuk kita masuk syurga. Dia bergantung kepada orang tu sendiri. Kalau sekiranya dia miskin, tetapi dia miskin yang mengabdi diri pada Tuhan, selamat dia. Tapi kalau dia miskin, tapi miskin yang duk marah takdir Tuhan pada dia, lingkup dia. Sudahlah di dunia miskin, di akhirat dia merana. Ini ceritanya. Baik, tetapi dia kata kalau sekiranya dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fakir itu akan dapat masuk surga. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahli al-fuqara. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah aku lihat dalam syurga dengan izin Allah dan aku nampak kebanyakan ahlinya orang-orang fakir. Nabi kata macam tu. Tuan-tuan, kita kena ingat, Nabi dia masuk dah syurga. Nabi dah masuk syurga dah. Masa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Nabi SAW dibawa dan Nabi dah pun dibawa masuk dalam syurga.
Nabi SAW sudah diperlihatkan neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi dah diperlihatkan neraka. Bukan sahaja semasa Isra' dan Mi'raj, bahkan Nabi SAW pernah tengah duduk semayang, Allah bagi Nabi nampak syurga. Sehingga dalam hadis cerita kata Nabi tengah duduk semayang, Nabi jadi imam, sahabat-sahabat jadi makmum. Tengah duduk semayang tu Allah bagi Nabi nampak syurga. Nabi hanggau tangan dia macam nak ambil satu benda. Sahabat yang duduk semayang belakang ni tengok apa hal Nabi ni, tiba-tiba dia hanggau tangan macam tu. Duduk sat lagi pula Nabi tengah-tengah semayang, Nabi macam melayah badan dia. Macam melayah badan dia, macam nak elak satu benda. Sahabat yang duduk semayang belakang Nabi ni tak tahu apa cerita. Sehinggalah habis semayang, selepas selesai Nabi bagi salam dan sebagainya, Nabi beralih kepada sahabat dia. Dan sahabat pun tak sabar terus tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa tadi tengah semayang nampak kamu macam nak sambang satu benda? Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampakkan kepada aku kebun syurga. Dan aku teringin nak ambil buah dia, supaya aku boleh tunjuk dekat kamu semua, ini buah daripada syurga Allah. Tapi ternyata aku tak dapat nak ambil buah tu. Sahabat kata, dah tadi nampak macam melayah, macam nak tepis satu benda. Nabi kata, Allah nampakkan kepada aku azab neraka. Dan aku nak tepis, percikkan api neraka daripada mai ke arah aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana inilah Nabi kata dekat sahabat dia. Nabi kata, kalaulah sekiranya Allah buka hijab dan Allah nampakkan kepada kamu yang kata neraka tu macam mana, Nabi kata, nescaya beriman seluruh penduduk dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang Allah bagi dekat Nabi SAW. Dia kata, sebab pun orang fakir itu jadi banyak isi syurga. Kerana orang fakir itulah orang yang ada banyak ingat kepada Tuhan dan takut kepada Dia. Oh, itu dia. Dia kata secara umumnya, orang yang tak kaya ni lebih banyak masa nak ibadat dekat Tuhan. Orang yang tak kaya, kita malam tak ada mesyuarat apa, kita boleh main masjid mengaji. Orang kaya mesyuarat banyak. Sebulan ada 30 hari, 31 hari, dia mesyuarat 60 kali. Siang ada mesyuarat, malam ada mesyuarat, pagi ada mesyuarat, petang ada mesyuarat. Hidup dia dengan mesyuarat aja. Isnin sampai Sabtu mesyuarat di tempat kerja. Hari Ahad mesyuarat untuk aktiviti sosial, mesyuarat khairat kematian. Orang kaya ni mesyuarat ni tak ada. Orang kata lama tak nampak masjid. Allah, dia kata mesyuarat tak habis. Mesyuarat apa yang dia mesyuarat pun kita tak tahu. Cari dua mesyuarat, tengok dia kau dah berkarat. Tak nampak apa pun. Tak nampak satu perubahan ke arah lebih baik dalam agama. Tapi mesyuarat cari 2 kali. Nampak? Kerana kesibukan itu kurang masa untuk agama. Sibuk tuan-tuan. Bila sibuk ni kita tak ada. Agama ni dia kalau sibuk dia tak ada. Kita kerja, kita balik kerja sampai pukul 6.45, sampai pukul 7, dah nak malam dah, sampai nak kelang kabut mandi, nak pakai baju, nak pergi masjid, nak mengaji. Kalau tak cukup kuat, tak boleh buat. Kalau tak cukup kuat, dia kena cukup kuat. Balik pukul 7 pun sampai di rumah, mandi, bumbram, main mengaji. Betul-betul kuat, boleh dapat. Kalau tak kuat, habis situlah. Tak dan, dia kata bukan tak teringat nak pergi. Dia kata jumpa kawan-kawan tu pergi mengaji ni berasa segan. Dia kata pasal kita tak pergi lama. Dia boleh kata lagu tu. Pasal apa? Pasal dia tak boleh pergi. Dia tak ada dah masa bagi dia ni, tak cukup dah. Kalau boleh dia nak minta bukan 24 jam sehari. Kalau boleh dia nak minta 48 jam sehari. Supaya 24 jam hak sibuk tu tolak pergi sebelah, hak lagi 24 jam dia boleh hantar untuk maslahah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW nak kata, orang yang tidak terlalu kaya ni dia ada banyak masa untuk nak junjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni untuk menjunjung suruh Allah itu kerana cukup kelapangan mereka itu. Mereka ada masa. Tuan-tuan, kita kena syukur tuan-tuan, Tuhan bagi masa kat kita ni. Kita kena syukur ni, Tuhan bagi masa kat kita.
Kan dia bagi rest malam ni tak ada bola. Syukur. Kalau malam ni ada macam petang tadi punya bola, tak tahu nak tinggal berapa orang malam ni. Ada juga ke? Nampak sangat tak minat bola. Nampak sangat tak minat bola. Ada benda ni. Semi final juga. Syukur akhir. Masya Allah. Kan? Maknanya berjaya lah orang hak main. Kan? Sama ada dia suruh anak dia rakam, sekali dia nak balik tengok ke apa, itu soal lain. Soalnya dia main mengaji. Ni sampai tak main mengaji ni. Sampai tak main mengaji, sampai tak ada nak pergi mana dah bola punya pasal ni. Pergi tempat kerja pun kerja buat setengah aja, setengah lagi sembang bola. Tidur bola, makan bola, minum Coca-Cola. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia tak mau macam tu lah. Tapi habis masa lapang yang sepatutnya untuk agama, habis untuk benda yang tidak bawa untung apa-apa pada kita semua. Boleh menunaikan apa yang difardukannya. Kita ada masa lapang, hak Tuhan suruh buat, kita boleh buat. Semayang boleh buat elok, tak jadi kelang kabut tergesa-gesa. Tuan-tuan bayangkan ada orang dia semayang semua hujung waktu. Semua hujung waktu. Dia semayang semua hujung waktu, tak dan nak buat. Semayang ni nak buat sempurna tak dan. Zuhur semayang pukul 4 cukup. Asar nak masuk tak apa lama dah. 4 cukup baru boleh semayang zuhur. Semayang asar pukul 7 cukup. Masya Allah. Sikit lagi nak masuk maghrib baru semayang asar. Semayang maghrib aja dapat dalam waktu elok. Pasal orang Melayu jarang-jarang yang tak jadi lebay maghrib ni. Maghrib ni kebanyakan orang semayang. Aisyah sat lagi dia jadi arai pula dah. Tidur depan TV dan sebagainya, jaga-jaga dah tubuh dah tinggal Aisyah pula. Berapa ramai manusia yang jadi kelang kabut dengan masa ni sehingga dia tak dan nak isi ibadat pada masa yang Tuhan bagi ke dia. Dia kata, maka tidak ada dunia yang boleh menghalangi mereka itu. Orang susah ni, orang yang tak banyak harta ni, dunia korang ganggu dia. Sebab dia tak banyak, urusan dunia dia tak banyak. Begitu. Kerana tiada pada mereka itu harta dan barang yang boleh memberi gendala kepada beramal. Dia tak ada banyak masalah. Dia ada banyak masa, maka dia tak tergendala untuk nak buat kerja-kerja agama. Bersalahan orang kaya. Dia kata maka hartanya itu melalaikan dia daripada junjung apa yang disuruh Tuhan. Orang kaya. Harta jadi masalah kat dia. Harta tu menjadi masalah dekat dia. Dia habis masa nak kelola harta dia. Begitu. Dan dibawanya bersuka-suka dan bermain-main dan bersedak-sedak. Dan terkadang-kadang dibawanya mengerjakan yang haram. Itu dia. Harta ni menyebabkan dia jadi lalai, reput macam tu aja. Sibuk dengan harta ni. Kan? Di rumah beli home theater. Beli home theater. TV tu besar bukan ni home theater. Ada kiri kanan speaker. Ada macam-macam bunyi ni. Kalau tengok gambar gempa bumi, gempa bilik dia tengok tu. Berasa macam dia duduk dalam gempa bumi. Dia beli benda tu sampai 5-6 ribu ringgit. Dia nak tinggal benda tu nak main masjid. Oh, dia kata aku buang duit. Dia kata aku dah pasang benda ni 5 ribu ringgit, aku mesti menikmati benda ni. Dia kata tapi mana dah duduk dalam bilik tu lah. Duduk kena gempa bumi seorang dia dalam bilik tu. Ini cerita orang senang. Bila orang senang, dia mula nak beli benda-benda yang dia duk ingat nak tambah kesenangan dia. Dia tak tahu benda ni rupanya nak bawa susah pada dia. Maka kadang-kadang terlanjur sampai pergi buat benda haram. Terlampau punya mewah, terlampau punya senang, terlanjur buat benda haram. Dan apa jua yang melalaikan daripada menjunjung suruh Tuhan. Ni orang kaya punya penyakit. Dia banyak terlanjur dalam hidup dia. Maka orang fakir, apa ia hendak sukakan dan apakah dia hendak buat sedap, kerana tiada harta padanya. Dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Maka dia ada banyak masa untuk agama. Maka sudahlah dapat dia berpaling kepada menyempurnakan suruh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tegah Allah. Dan tidak dia dapat besar-besar diri dan bermegah-megah. Bahkan berasa kepadanya hina dan dhaif. Dia sentiasa berasa dia ni tak ada apa. Nak sombong apa? Aku harta pun tak ada. Aku ni orang tak ada apa. Nak sombong ke mana? Jadi dia tak ada sebab nak jadi sombong. Orang yang ada harta banyak, orang yang ada macam-macam ni, dia ada pasal nak jadi sombong tu, dia ada pasal. Dia sombong dengan macam-macam yang Tuhan bagi kat dia. Orang miskin nak sombong apa? Dia sendiri tahu dia tak ada apa, maka dia selamat daripada sifat sombong. Dia kata begitu.
Dan jadilah pula pada waktu berkira dan berhisab di padang mahsyar ada kurang. Dia kata, tiada apa keberatan atasnya dengan sebab tak ada harta. Di padang mahsyar itu nak hisab apa tak ada. Nak hisab apa? Ni orang hak duit banyak ni nak kena hisab lama. Duit dalam bank ada 1 juta. 1 juta tu Tuhan nanti nak kira every single cent. Setiap sen yang dapat kat dia Tuhan tanya. Ni duit ni mai kok mana, duit ni mai kok mana, duit ni mai kok mana. Habis tanya mai kok mana, tanya pula hang belanja pergi ke mana. Kalau 1 juta, tuan-tuan bayangkan berapa banyak masa dia nak kena habis untuk nak selesaikan duit 1 juta yang ada kat dia ni. Hai, gaji hang ni kalau nak ikut penyata gaji ni baru dia ada 6,000 sebulan. Ini harta yang ada kat hang ni kalau dianggarkan bernilai 5 juta. Ni mai kok mana ni? Kalau sekiranya 5,000, 7,000, 10,000 sebulan pun 1 juta tak boleh himpun. Sampai mati pun tak dapat 1 juta. Ni yang boleh dapat rumah sampai 3 juta ni mai kok mana? Teruk lah kita. Teruk, yang tu pun pecah peluh tak sangka lah. Ayak peluh hak duk mai di padang mahsyar tu pun ada yang pareh buku lali, ada yang pareh lutut, ada yang pareh pinggang, ada yang sampai pareh hidung, ada yang dah habis cuping telinga. Pi tambah peluh dengan soalan-soalan yang dia tak mungkin boleh jawab ni pula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni semua ni nak jadi keberatan kepada dia di sana itu. Dia kata sebaliknya hisab banyak kebajikan dan ingat akan Allah. Orang susah bila dia hisab dia banyak kebajikan. Dia lepas sembahyang subuh boleh baca Quran. Dia lepas sembahyang zuhur boleh baca Quran. Dia dah lepas dah sembahyang asar boleh baca Quran. Dia dah lepas sembahyang isya dia boleh tidur sat pukul 3 pukul 4 bangkit boleh sembahyang sunat. Bila dia hisap dia ni duk jumpa hak baik aja. Pasal dia tak banyak benda nak boleh buat benda tak elok sebab dia bukan orang senang. Maka dia banyak habis masa dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerana itu banyak orang fakir itu jadi isi syurga. Sabda Nabi, wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku lihat dalam neraka dan aku nampak kebanyakan isi neraka itu orang perempuan. Nabi kata. Sebab pun banyak orang perempuan itu jadi isi neraka ialah kerana kebanyakan orang perempuan jahat perangai. Dia kata. Kebanyakan jahat. Dan kebanyakan mereka ini jahil. Kebanyakannya tidak sempurna akal. Dan kebanyakannya busuk mulut. Kebanyakannya suka maki. Kebanyakannya suka mencarut. Dan kebanyakannya suka berkelahi. Dan kebanyakannya suka buat fitnah dan buat celupak mulut. Dan suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman. Tu dia. Dia sekarang punya panjang cerita orang perempuan. Dia kata kadang-kadang jahat perangai. Jahat perangai maksud macam mana? Suami ni susah payahlah cari rezeki, susah payah. Pada kadar kemampuan suami lah. Dapatlah pendapatan 600, 700 sebulan. Tapi bini ni dia nak hidup macam orang pendapatan 5,000 sebulan. Ini jahat. Dia sepatutnya tahu laki dia pendapatan berapa dan dia kena atur hidup rumah tangga padan dengan pendapatan suami. Dia tahu suami dia pendapatan 700 tapi dia desak suami dia suruh tunjuk hidup macam orang pendapatan 5,000. Ini dia kata orang perempuan jahat perangai. Orang perempuan jahil. Jahil maksud dia apa? Maksud dia suami duk main mengaji, dia tak pernah mengaji. Suami balik habaq dia tahu pakai. Dia jahil. Jahil tak mau diajak pula. Maka dia kekal dengan kejahilan dia. Dia buat kerja berdasarkan orang jahil. Tak sempurna akal. Ini diakui oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Nabi kata orang perempuan ni dia ada kurang dari segi agama dan dia ada kurang dari segi akal. Bukti kurang agama ialah dia tak boleh semayang cukup 30 hari. Dia ada hari dia cuti semayang. Dia kurang agama. Bukti dia kurang akal ialah Islam. Satu orang laki-laki menjadi saksi sama dengan 2 orang perempuan untuk jadi saksi. Maksudnya dari segi akal dia kurang mengikut pandangan agama. Begitu.
Busuk mulut ni macam-macam lah. Ini terpulang kepada orang lah. Bukan semua orang perempuan macam tu. Terpulanglah kepada orang. Suka maki, suka mencarut. Latah kecil mencarut. Orang main cucuk pinggang, terbit tu terbit tak elok lah. Dia jadi macam tu. Dia jadi tabiat dia begitu. Suka berkelahi, suka buat fitnah, suka buat celupak mulut. Suami balik kerja penat-penat, main habang dah, abang-abang tu rumah tu mula. Suami balik kerja, main dah abang ni tadi tu sembang. Dia kerja jadi ahli majlis mesyuarat tingkah. Ni rumah tu lagu tu, rumah ni lagu ni. Tak usahlah kita kata tersedut cerita pasal rumah orang lah. Ni cerita rumah kita ni. Ni aku keluar kerja tadi rumah berkabung, aku balik main pun rumah berkabung. Hang tu buat apa? Aku bukan mati lagi yang hang nak berkabung, dia kata. Laki mula lah nak marah. Ni yang rumah jadi tunggang langgang berkabung. Ni pasal apa? Pasal hang hidup mesyuarat tak habis-habis lah. Cubalah masa Tuhan guna untuk nak susun rumah bagi jadi elok. Aku pergi kerja penat-penat. Aku balik, aku nak tengok rumah tersusun elok. Supaya penat aku hilang setengah. Kata lagu tu. Kita nak perbetul dia. Jadi kita tak mau dia pergi buat kerja-kerja tak elok. Suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman. Lawan. Kawan tu buat keluar kursi set baru, kita pun nak keluar baru juga. Nampak. Oh, TV besar pula dah. Dia kata, abang, kita beli besar pada tu lagi. Dia nak berlawan. Dan ni benda hak dia sebut ni berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau benda ni duk berlaku, berhentilah. Susahlah duk buat benda-benda macam ni, sebab dia tak bawa kebaikan pada kita semua. Dan dia kata dia suka keluar rumah dengan tidak izin suami. Suami tak bagi keluar, tak peduli. Balik-balik tak ada dah, keluar dah. Tidak pernah biasakan diri minta izin. Dan membuat barang yang tidak disukai oleh suami, bahkan melawan suami. Ni sampai peringkat ni. Dia tahu suami dia tak suka apa-apa, dia buat benda hak suami dia tak suka. Bila suami tegur, lawan. Hak jenis macam ni nak jadi isi neraka, dia kata. Dan menurut apa kehendak syaitan, dan syaitan sentiasa pegang telinganya, menghalakan kepada segala yang tersebut itu. Syaitan pun ambil kesempatan, heret telinga dia, suruh buat apa yang syaitan suka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi ahwani ahli nari azaban. Itu bab yang membicarakan seringan-ringan ahli neraka pada azabnya. Ketahuilah, adalah azab neraka sangatlah beratnya dan sangatlah kuat sakitnya. Neraka ni bukan macam sakit kita biasa jumpa atas dunia. Sakit kena azab neraka ni tak ada bandingan. Atas dunia ni tak ada bandingan. Begitu. Sebagaimana yang disifatkan di dalam beberapa hadis yang lalu. Atas dunia ni tuan-tuan, paling sakit apa? Sakit mati lah. Paling sakit. Lepas tu pula kajian perubatan pula. Mereka kata dalam banyak-banyak sakit mati ni, sakit mati lemas adalah yang paling sakit. Ini kajian perubatan lah. Tak tahu sejauh mana betul lah. Cuma dalam agama dia beritahu sakit yang paling sakit ialah sakit mati. Kajian perubatan pula mereka kata yang paling sakit di kalangan sakit-sakit mati ini ialah sakit mati lemah. Tak tahu apa dia kriteria yang dia ambil kira sehingga mereka boleh kata sakit mati lemah itu adalah sakit yang paling sakit, dia kata begitu. Maka tidak dapat seorang merasai ringan azab neraka melainkan seorang daripada kafir sahaja. Dalam ramai-ramai orang kafir yang nak kena bakar dengan api neraka ni, seorang aja orang kafir yang akan dikenakan azab neraka yang ringan, dia kata. Iaitu ayahanda bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib dan bapa saudara bagi Nabi SAW. Dengan sebab pertolongan Nabi kita memohon kepada Tuhan kiranya diringankan azab kepada dia. Siapa dia tuan-tuan? Abu Talib. Abu Talib ni pak penakan Nabi dan dia pak Sayyidina Ali. Abu Talib sampai mati, dia cukup sayang dekat Nabi, dia mengaku kata agama yang Nabi bawa benar, cuma tak masuk Islam. Kerana itulah Nabi SAW menangis bila dia mati. Dan Nabi minta doa kepada Allah juga, minta supaya Abu Talib ini diringankan azab di dalam neraka. Begitu. Maka dengan kerana doa Nabi itu, Allah makbul juga. Nak bawa Abu Talib masuk syurga tak boleh sebab dia mati kafir. Tapi nak ringankan azab dia dalam neraka, yang tu Tuhan boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan sebab kaum kerabatnya yang menipu daya dan memujuknya agar tidak meninggalkan agama tok neneknya,
sampailah pada masa keluar rohnya. Nak jadi sebab musabab dia. Nabi duk pujuk ajak masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pakcik, kata la ilaha illallah. No. Adik dia duk ada sebelah balik sana kata, wahai Abu Talib, kamu nak tinggal agama Abdul Muttalib? Ni. Keadaan itu akhirnya membuatkan Abu Talib mati, tidak masuk Islam. Dan dengan kerana itu, jadilah Abu Talib mati dalam kafir. Dan dapat azab dia di akhirat selama-lamanya akan sebagai azab yang sehabis-habis ringan dengan sebab pertolongan Nabi SAW. Maka sekalian hal yang tersebut itu ada tersebut dalam beberapa hadis. Satu daripadanya riwayat At-Tirmizi, kata dia Anin Nu'man bin Bashir anna Rasulullah SAW qala inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata dia katanya bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya seringan-ringan ahli neraka pada mendapat azab neraka dan menanggung seksa pada hari kiamat adalah seorang laki-laki, namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang adalah kena seksa pada dua tapak kakinya dengan dua puntung api neraka. Ini seksa yang kena ke Abu Talib. Bubuh puntung, bukan buah api, buah puntung api neraka bawah dua tapak kaki dia, yang jadi menggelegak otaknya dari sebab dua puntung api neraka itu. Tuan-tuan, puntung api neraka buah tapak kaki mendidih otak dalam kepala. Tuan-tuan boleh bayang kalau sekiranya bakar manusia dengan api. Abu Talib kena azab paling ringan. Yang kata ringan tu, bawah tapak kaki kanan sepuntung, bawah tapak kaki kiri sepuntung api neraka. Dua puntung api neraka ni menyebabkan otak mendidih dalam kepala. Itu azab paling ringan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Bab ma jaa fi ahli an-nar kullu utullin jawazin mutakabbir. Hak ni susah hati kita nak baca. Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan ahli neraka itu ialah tiap-tiap orang yang gemuk, lagi rendah dan perut buncit. Nanya kita. Dia kata begitu. Dia kata ahli neraka itu ialah tiap-tiap orang yang gemuk, lepas tu pula katik, pendek, rendah, terama begitu, perut buncit, lagi membesarkan diri. Syarat dia yang tu. Hak jenis orang macam ni yang kata gemuk, perut buncit ni biasanya orang ada duit lah. Perut buncit tu menunjukkan makan banyak. Nak boleh ke makan banyak kena ada duit. Tak ada duit tak makan apa. Kan? Jadi dia bagi tanda-tanda orang kaya. Biasanya orang kaya ni macam tu. Lepas tu pula dah lah kaya, besar diri pula. Hak macam ni ciri-ciri ahli neraka. Dia kata, ketahuilah saudaraku, bermula ghalib orang yang menjadi isi neraka, isi surga itu ialah orang yang hina dina, lemah dan bodoh rubah. Biasanya orang yang jadi ahli syurga ni orang yang hina dina. Dia miskin, tak nak sombong kat siapa lah, miskin. Bawa diri ke sana sini dan sebagainya. Tengok majlis ada orang besar-besar, orang terkenal-terkenal, tak pi. Pasal apa? Pasal dia rasa diri dia tak layak nak sulam masuk sama dengan orang-orang macam tu. Tengok orang duk sembang cakap besar, dia diam tak bercakap apa. Pasal apa? Pasal dia tak ada benda nak boleh cakap besar. Orang macam ni selamat. Orang macam ni selamat. Dia kata dan tidak siapa gemar dan suka kepada dia. Jadi orang yang jenis macam ni miskin, dia rendah diri, orang pun tak suka ke dia. Dia main di rumah pun orang lemah. Allah, dia ni main lagi. Jadi begitu. Orang hak jenis kaya-kaya besar diri ni dia very choosy, orang kata. Dia memilih nak berkawan dengan orang, memilih. Bila nampak main lain macam, Allah dia ni leceh, dia main buat-buat tu. Nak hutang duit gua. Jadi begitu. Jadi oleh kerana dia dipandang rendah dan dia pun memang merendah diri, maka dia tak banyak dosa lah orang macam ni. Dia kata dan ghalibnya, biasanya orang yang jadi ahli neraka pula ialah orang yang senang dirinya dan besar diri.
Hidup senang lenang, dia tak entang ke orang. Oleh kerana dia duit banyak, oleh kerana dia pangkat besar, oleh kerana dia rasa dia hebat, dia peduli apa dengan orang. Dia tak ada berasa nak heran ke orang, dia tak ada berasa nak hormat orang, bahkan dia rasa orang kena hormat dia. Orang jenis macam ni ciri-ciri ahli neraka, dia kata. Dan dia kata cukup tembun dia kata dia. Tembun ni bahasa kita ni, gemuk lah. Cukup tembun dan cukup gemuk dia, dan perutnya besar dan rendah rupanya. Tu dia duduk describe orang nak jadi ni orang jenis macam ni. Tembun, makan banyak kan, perut besar, duduk isi makanan, selang 5 minit makan, selang 5 minit makan. Mai bulan puasa sampai belenang air mata, tahan perut lapang. Pasal apa? Pasal dia tak reti lapang. Jenis orang macam ni. Dan berjalan dia dengan buat lenggang-lenggok sombong. Cara berjalan pun nampak sombong kan. Cara dia berjalan tu orang tengok, oh sombong. Tak tahulah dia sombong betul ke tak kan, tapi cara dia jalan tu orang kata sombong. Dia kata lenggang cakap. Cara jalan tu lagu tengok orang ni nampak orang rendah lagu tu. Jadi orang nampak dia ni sombong tu. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Harithah bin Wahb al-Khuzai yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, maukah aku khabar kepada kamu orang yang akan menjadi isi syurga? Ini Nabi tanya sahabat. Hampa nak tahu dah isi syurga ni orang yang macam mana? Iaitu tiap-tiap orang yang lemah rupa badan dia. Nampak dia dhaif, lemah begitu. Nampak macam orang biasa begitu. Dan tiada mempunyai kekuasaan. Tak ada satu kuasa dekat dia. Tak boleh buat apa kat siapa-siapa. Lagi nampak rupanya lemah itu dah leceh, tidak berharga pada orang-orang. Orang pun tengok dia ni orang berasa lemah. Di rumah kenuri kan, di rumah kenuri, lah kenuri jenis makan layan diri kan. Dulu orang hidang semeja 4 orang, lah punya trend kenuri jenis layan diri. Buat cara buffet dia kata, dicedok nasi, buh lauk, buh apa kan. Apalah nak duduk meja mana pun, meja dia ni duduk semua tak mau pergi duduk. Amboi hina sungguh dia ni. Berasa dia sendiri berasa tu. Dia duduk macam tu, mai seorang ambil nasi buh lauk, mai betul dah dengan dia kena pergi meja lain. Mai betul dah kena pergi meja lain. Berasa diri dia tu, orang tak mau duduk dengan aku ni. Orang jenis macam ni. Bukan sahaja dia ni nampak lekeh, bahkan orang pelekeh dia. Orang pandang hina kepada dia. Kita kena ingat, kadang-kadang orang macam ni ahli syurga. Tuhan sayang orang macam ni. Sebab tak ada sombong langsung pada diri dia. Tak ada sombong langsung. Dia kata tetapi pada Allah Subhanahu wa taala tinggi qadarnya dan makamnya tinggi sehingga kan sampai darjatnya kepada setinggi-tinggi darjat. Kadang-kadang orang duk tengok dia hina, Tuhan pandang dia mulia. Ini kadang-kadang jadi macam ni. Sekiranya bersumpah ia dengan nama Allah, nescaya dikurnia Tuhan sebagaimana ia bersumpah itu, dan makbul apa mintanya oleh sebab tinggi darjat di sisi Tuhan. Tengok dia nampak lekeh macam tu, lalu dia minta dekat Tuhan, Tuhan makbul doa dia sebab dia orang yang baik-baik. Begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utuwin jawazin mutakabbir. Maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang jadi isi neraka, iaitu tiap-tiap orang yang gemuk, banyak daging pada tubuhnya, lagi rendek, yakni buncit perutnya, lagi membesar diri. Rendek ini maksud dia katik lah. Orang kata ayam katik itu ayam rendek tu. Jenis badan gemuk, pendek dan sebagainya, nampak pula style membesarkan diri. Ini ciri-ciri ahli neraka. Berjalan ia dengan membuat lenggang cakap, menunjukkan perut buncitnya saja. Saja duduk tunjuk perut 9 bulan tu kat orang. Begitu. Yang ni dirinya cukup bagus dan cukup keadaan berharta dan kuat sihat. Tunjuk kata dia ni nampak hebat macam tu.
maka tidak patut dia menurut orang yang tidak sepertinya. Dia duk berasa dia tak boleh join dengan orang-orang miskin. Dia berasa dia ni special macam mana begitu. Bahkan baik dia berdegil dan berkeras kepala kepada orang. Dia jadi orang yang tak boleh nak berunding dengan orang. Dia jadi dia jenis tak mau ikut peraturan. Orang semua kata putih, dia kata hitam seorang dia. Dia saja jenis nak langgar apa yang orang buat keputusan, dia nak langgar. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Dia kata alhamdulillah telah sempurna abwab sifati jahannam dan mengiringi abwabul iman. Hadis. Minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa lebih sikit jadi kita nak berhabis. Kalau kita berhenti lagi, dia tinggal 2 muka, 3 muka, bulan depan jenuh kita. Kita habis awal sangat, jadi masalah pula. Jadi kita perhati buang jilid ni, dan lepas ni saya nanti bincang dengan yang berbahagia Tuan Imam dan jawatan kuasa untuk nak pilih kitab apa pula kita nak baca di sini. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.